dan kemudian untuk menghidupkan kipas untuk menunjukkan badan. Ini yang penting ni. Paling penting lah. Lagi-lagi bulan puasa itu kan, Aina? Benar. Macam orang puasa hari tu, saya ceritakan sedikit pengalaman saya lah. Saya menyewa di suatu tempat ni. Kita orang guna kipas je macam biasa. Satu hari tu, landlord tu, dia datang ke rumah sewa kami. Dia rasa sendiri, panas atas ni. Korang tak nak aircon ke? Tak nak, tak cukup duit. Tak apalah, saya bagi kamu free. Maksudnya pasang aircon lah. Ya, pasang aircon. Itu lagi sesuai lah. Sebab ada juga saran KKM untuk kita sejukkan badan untuk masuk ke kawasan yang berpenghawa dingin. Contoh di studio kita ni sejuk kan. Sejuk. Nasi kau sejuk sangat kita tak apa nanti. Dan sejukkan badan juga dengan meletakkan kain basah pada anggota badan atau mandi lah. Kerapkan mandi. Ini Aina kena take note ni. Kerapkan mandi Aina. Dan dapatkan rawatan segera sekiranya gejala berterusan ataupun bertambah teruk. Dan mungkin Aina boleh kongsikan sedikit apa tanda-tanda yang perlu kita take note. Salah satu gejala yang paling penting, suhu badan yang tinggi. Kita semua tahu kan, suhu normal untuk tubuh badan ni 37 kan? 37 lah? 37 tu dah panas sangat tu. Kurang 37, tu baru betul. Kalau lebih tu, kena cepat-cepat lah buat tindakan. Okey, kemudian kekeliruan atau kebingungan. Macam mana tu Nazrul? Blur. Blur? Kalau macam hari ni nak makan mana dia macam apa? Kalau dia blur tu tapi kalau dia semula jadi blur tu jangan report dia lah. KM. Benar. Lepas tu suka bernafas, muntah-muntah, tiba-tiba sawan tu, lepas tu koma, tu dah teruk sangat lah tu. Kalau ada gejala-gejala seperti itu, segeralah anda mendapatkan rawatan di klinik berhampiran. Betul. Dan sebenarnya macam yang Aina ceritakan, kongsikan di awal podcast kita sebentar tadi, ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan cuaca panas ni Aina. Ya, salah satunya ruam panas, kemudian keletihan haba, kekejangan haba dan strok haba lah. Kalau ruam panas ni, kalau kita tengok, dia kulit kita ni dia menjadi kemerah-merahan dan muka ni berasa sangat pedih. Itu satu keadaan yang tidak normal ya. Bukan normal. Okay. Lepas tu keletihan. Keletihan haba ni dia berlaku akibat pendedahan berterusan kepada cuaca panas lah. Kekejangan haba, dia otot menjadi kejang akibat pendedahan kepada cuaca panas. Contohnya keluar, tengah berjalan-jalan ke. Kemudian tiba-tiba krem. Itu boleh jadi dia salah satu gejala lah. Kemudian strok haba. Suhu badan melebihi 40 darjah Celsius dan strok haba ni kesan teruknya dia boleh meragut nyawa lah. Boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat dengan cepat. Betul. Dan yelah macam kita dah kongsi tadi pun, ada banyak sebenarnya langkah-langkah yang melindungi diri daripada kesan panas. Digalakkan minum minuman sejuk, elakkan ziarah saudara mara pada waktu panas. Itu semasa raya tu lah. Tapi yelah kita rayakan sebulan, mungkin ada lagi raya-raya ke depan ni kita nak menziarah. Paling seeloknya adalah pada waktu petang dan waktu malam. Yang tu lagi okey lah. Dan saya perasan juga Aina, kadang rumah terbuka yang saya pergi, yang saya kunjungi dan banyak yang menganjurkan, kebanyakannya menganjurkan pada waktu petang dan malam. Sebab kalau pada waktu pagi atau tengah hari panas. Air sirap mereka lebih laku berbanding rendang. Kalau petang malam tak perlu buat banyak lah. Bukan tak perlu buat banyak. Maksudnya mungkin cuaca keselesaan tetapi itulah. Betul. Baik, dan ni antara golongan yang berisiko tinggi apabila cuaca panas. Antaranya adalah individu yang berumur 65 tahun ke atas, bayi dan kanak-kanak 5 tahun dan ke bawah, ibu hamil dan menyusukan anak, dan pengidap penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, penyakit pernafasan dan penyakit jantung, dan pekerja yang terdedah kepada suhu panas, contohnya petani, buruh, pelombong dan peladang, dan individu yang aktif, contohnya ahli sukan. Jadi ini adalah 6 golongan yang berisiko untuk terkena kepada penyakit ataupun terdedah dengan penyakit
yang berkaitan dengan cuaca panas kita pada hari ini. Dan Aina, macam mana? Apa pendapat Aina tentang apa perkara-perkara utama yang perlu dititik beratkan? Macam yang Nazrul oleh siapa? Yang perlu difahamilah, yang perlu macam Nazrul cakap tadi, elakkan aktiviti fizikal kan. Dia boleh kita buat aktiviti fizikal, tapi hadkan aktiviti fizikal tu, iaitu elakkan aktiviti lasak, hadkan aktiviti fizikal pada awal pagi atau malam lah. Just boleh buat aktiviti fizikal tapi dengan cara yang sederhana. Lepas tu banyakkan minum air kosong. Sebenarnya tak digalakkan minum air yang berperisa sebab dia boleh menyebabkan kita ni mudah nak terkencing. Jadi keadaan tu boleh menyebabkan air dalam badan kita macam berkurangan. Tapi kalau anda jenis yang banyak minum, yang suka minum banyak-banyak tu, itu tak apa. Okay. Lepas tu optimalkan prosesnya haba dari badan. Banyakkan berada di tempat yang berangin lah, di bawah kipas, di dalam aircon ke. Jangan berpanas lah di luar. Kalau di luar pun cari tempat redup untuk duduk. Contoh nak healing tu kan, janganlah pergi tengah-tengah pantai healing, contohnya lah. Tapi carilah tempat yang di bawah pokok ke, tempat yang redup lah. Itu je. Kalau Aina kena cover event bawah panas macam mana? Kalau rajin tu bawa lah payung. Ataupun kipas portable tu kita boleh bawa. Betul. Dan ada lagi 5 perkara tambahan kan? Tadi 3. Ni ada 5 Aina. Apa antara? Apakah 5 perkara itu? Yang pertama adalah dianjurkan untuk makan makanan buah-buahan. Banyakkan makan buah-buahan berjus kerana ia baik bagi hidrasi badan. Dan yang kedua, untuk kurangkan minuman berkafein, alkohol dan manis. Tadi dah cakap lah sebab kita nak mengurangkan kehilangan air dalam badan. Yang keempat, gunakan payung ataupun topi apabila berada di bawah sinar matahari. Singkatkan tempoh berada di bawah sinaran matahari. Maksudnya jangan lama-lama sangat bawah matahari tu. Dan seterusnya, pilih pakaian berwarna terang, ringan dan longgar. Jenis pakaian ini yang akan membantu penyerapan dan nyah haba. Apa kaitan dengan warna terang dan warna gelap tu, Nazrul? Kalau kita guna pakaian warna hitam, haba tu akan serap. Panas. Yang orang selalu cakap jangan pakai hitam, panas. Itulah maksudnya katanya kan. Dan yang terakhir sekali adalah untuk mengelakkan aktiviti lasak. Hanya individu yang fit sahaja sesuai untuk aktiviti lasak. Contohnya saya semalam pergi mendaki gunung Bukit Selamat. Pakai baju Melayu pula tu. Itu yang fit sahaja. Itu fit sahaja. Tapi mula saya tanya dengan rakan saya yang bekerja di hospital. Katanya tak ada masalah sebab itu di bawah tanggungan sendiri. Cuma apa yang perlu dipastikan adalah membawa bekalan air yang cukup dan kurangkan minuman kurangkan minuman manis. Walaupun kita bukannya tak perlu cut sugar, bukan, kena kurangkan sebab kita nak daki gunung. Kalau manis dia akan jadi malas katanya. Katanya lah. Saya pun tak tahu. Jadi itulah sedikit sebanyak sebenarnya kita nak berkongsi. Sebab walaupun cuaca panas ni melanda, walaupun kita dihadkan untuk aktiviti di luar, tidak semestinya ia menjadi alasan untuk kita tidak bersukan. Betul tak? Betul. Ni dijangka sampai bulan 9. Takkanlah sampai bulan 9 kita tak nak bersukan, tak nak bakar lemang yang ada pada diri kita, rendam semua tu kan. Jadi kena bijaklah cari masa ataupun cari ruangan yang sesuai untuk beraktiviti agar kita kekal sihat. Betul. Sebab kalau kita nak elakkan daripada stroke haba ni, tiba-tiba dapat penyakit lain pula. Tak best juga macam tu kan, Aina? Betul. Okey, Aina, mungkin Aina boleh kongsikan macam mana, apakah kita katakan tanda-tanda, simptom-simptom seseorang itu terkena stroke haba? Apa yang saya perlu lakukan? Okey, contohnya apabila kita tengok orang yang bersimptom tu dekat tempat yang panas, terdedah, segeralah bawa pesakit tu pergi ke tempat yang teduh. Lepas tu, macam biasalah, telefon lah 999 untuk bantuan ambulans. Sementara kita menunggu ambulans datang tu, kita longgarkan pakaian dan basahkan kulit badan yang didedahkan ke udara sambil menjaga kesopanan pesakit. Janganlah kita tadi terlalu memikirkan kesihatan dan keselamatan pesakit, kita bertukar semua. Tak payah. Okay?
Risau juga buka semua. Jangan. Tengah orang ramai. Lepas tu berikan udara segar kipas pesakit atau halakan kipas secara teruslah kepada pesakit. Okey, kemudian boleh meletakkan ais di leher, ketiak dan pipat peha untuk menyejukkan aliran darah. Itu kita katakan apa yang kita boleh buat kan, plan of action kita sebagai orang di sekitar yang nak bantu kan. Sebab kadang orang kita ni kalau ada berlaku kejadian macam tu, semua nak pergi tengok. Semua nak pergi. Senang longgar rumun ni. Semua ambil. Kalau boleh tak payahlah. Banyak sangat wartawan tidak bertauliah. Mungkin kita boleh bagi ruang kepada pesakit ataupun mangsa untuk ambil space, ambil pernafasan, ruang udara yang mencukupi agar tidak memudaratkan mangsa juga kemudian. Benar. Jadi saya rasa itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada saya dan Aina tentang fenomena cuaca panas, dan yang pastinya sebenarnya banyak lagi perkongsian-perkongsian daripada pakar-pakar pun ada sebenarnya. Ada. Cuma ini adalah perkongsian umum daripada saya dan Aina yang mana kita rujuk daripada portal Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada beberapa kajian daripada pensyarah Universiti Putra Malaysia juga, yang mana itulah untuk kita kongsi bersama agar ilmu ni boleh bermanfaat kepada semua. Dan kita boleh sama-samalah menghadapi fenomena cuaca panas ini sehingga penghujungnya, insya-Allah. Jadi sekali itu saja daripada saya, Nazwa Zawawi, dan saya Aina Arni dalam podcast Topik Madah. Assalamualaikum. Bye.